Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan beberapa perlawanan yang berlangsung pada awal pagi tadi. Di Liga Perdana Inggeris, Fulham tewas 0-2 kepada pasukan Chelsea dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Di La Liga, Las Palmas menang 2-1 ke atas pasukan Celta Vigo dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Sepanyol. Serie A Itali, Sassuolo tewas 1-0 kepada pasukan Monza, Torino seri 0-0 dengan pasukan Hellas Verona, Fiorentina menang 3-0 ke atas pasukan Cagliari dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Kita mulakan dengan aksi bola sepak tempatan. JDT kini kelab nombor 1 paling bernilai di ASEAN. Kelab bola sepak JDT mencetak satu lagi pencapaian apabila kini menjadi kelab paling bernilai di Malaysia dan juga di Asia Tenggara. Skuad Harimau Selatan kini berada di kemuncak prestasi selepas berjaya menjulang Liga Super 2023 buat kali ke-10 secara berturut-turut. Pencapaian gemilang ini telah membuatkan kelab milik TMJ pada satu tahap yang sukar digugat oleh mana-mana pasukan di Liga Super. JDT juga telah menambah koleksi trofi apabila merekodkan 52 trofi secara keseluruhan sejak tahun 2013. Menerusi tinjauan nilai pasaran tahun 2023, JDT menjadi kelab nombor 1 di Asia Tenggara dengan nilai pasaran sebanyak RM49 juta, diikuti dengan Buriram United 44 juta dan BJ Patum 40 juta. Malaysia juga memiliki sebuah lagi kelab di tangga ke-7 iaitu pasukan Selangor dengan nilai 28 juta. JDT telah meledak 122 gol dalam kesemua pertandingan pada musim ini dengan sudah memenangi trofi Piala Subasih, Piala FA dan juga Liga Super pada tahun 2023. Persaingan pertahanan kanan Malaysia semakin rancak. Senarai 25 pemain Malaysia untuk aksi Pesta Bola Merdeka 2023 menyaksikan persaingan sengit untuk posisi pertahanan kanan Harimau Melaya berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh Kim Panggon. Ketua Jurulatih Negara itu telah menyenaraikan 3 pemain untuk posisi pertahanan kanan dan kesemua nama dipanggil sedang menunjukkan prestasi yang cemerlang pada ketika ini. Pemain tersebut adalah Matthew Davis yang sudah semestinya menjadi pilihan utama Kim Panggon dalam perlawanan sebelum ini. Dia juga telah merekodkan 1 gol dan juga 6 assist bersama dengan pasukan JDT pada musim ini. Azam Azmi juga dilihat tidak kurang hebatnya selepas dia mendapat sepenuh kepercayaan oleh Thomas Trembukner di pasukan Terengganu untuk berada di posisi tersebut. Dia telah mencetakkan 1 gol dan juga 3 assist setakat ini bersama skuad penyu. Seorang lagi adalah Quentin Cheng yang mempunyai ketinggian 1.88 meter. Juga telah mempamerkan aksi cemerlang bersama dengan pasukan Selangor. Dia juga menjadi nadi utama pasukan Selangor pada ketika ini dengan merekodkan 3 assist setakat ini. Kehadiran 3 pemain ini sudah pasti menjadi kelebihan kepada pasukan Malaysia dalam memperbagaikan lagi corak permainan bagi mengharungi kejuaraan tersebut sebelum menyertai Piala Asia di Qatar nanti. Chelsea akhirnya kembali dengan kemenangan bergaya. Chelsea akhirnya menemui kembali retak kemenangan mereka selepas berjaya menundukkan pasukan Fulham 2-0 pada awal pagi tadi. Lebih menarik lagi, apabila mereka hanya memerlukan 2 minit untuk menjadikan gol tersebut. Mereka berjaya memecahkan kebutuhan menerusi Mikhailo Mudryk pada minit ke-18 hasil bantuan daripada Levi Colwill. Dan pada minit ke-19, Armando Broja berjaya meletakkan mereka selesa mendahului 2-0 di depan. Meskipun menang, penguasaan bola dilihat lebih kepada pasukan Fulham, tetapi persembahan yang serba tidak menjadi mereka pada perlawanan ini menyebabkan mereka dihukum oleh pasukan Chelsea yang sememangnya sangat memerlukan kemenangan ini. Chelsea akan bertemu dengan pasukan Burnley selepas ini dan akan mendapat tugas sukar apabila akan bertemu dengan pasukan Arsenal pada 22 Oktober nanti. Lamine Yamal tanda tangani kontrak baru bersama dengan pasukan Barcelona. Pemain muda pasukan Barcelona, Lamine Yamal, dilaporkan telah menandatangani kontrak baru bersama dengan pasukan Barcelona dengan klausul perpindahan setinggi 1 bilion euro diletakkan sekali dalam kontrak tersebut. Dia yang baru berusia 16 tahun kini menjadi sensasi terbaru pasukan Barcelona selepas dia berjaya mendapat kepercayaan yang diberikan untuk turun bermain dalam kesebelasan utama skuad senior Barcelona pada ketika ini. Perkara ini telah diumumkan sendiri oleh pihak pengurusan kelab dengan pemain tersebut akan terus bersama dengan Barcelona sehingga tahun 2026 nanti. Dia juga telah memecahkan rekod menjadi pemain termuda untuk bermain secara kompetitif dengan pasukan Barcelona iaitu pada umur 15 tahun dan juga 9 bulan dan juga 16 hari.
Dengan Rafinha dijangka akan berehat agak lama akibat daripada masalah hamstring, ini sudah pasti akan menjadi kesempatan terbaik untuknya terus membuktikan kualiti yang dia ada sebagai produk terbaru pasukan Barcelona. Anthony dijangka akan kembali bersama dengan pasukan Manchester United. Pemain sayap termahal Manchester United, Anthony, dilaporkan akan kembali menyertai semula pasukan selepas lama diketepikan akibat kontroversi yang melibatkannya sebelum ini. Bagi menyelesaikan masalah dalaman, telah memulakan latihan bersama skuad utama sebagai persediaan mereka untuk bertemu dengan pasukan Galatasaray dalam aksi kedua Liga Juara-Juara Eropah nanti. Perkara ini disahkan sendiri oleh Erik ten Hag yang juga pengurus mereka mengenai situasi terbaru pemain itu. Dia juga telah menafikan segala pertuduhan yang dikenakan terhadapnya selain turut bekerjasama dengan pihak polis untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kepulangan Anthony sudah pasti memberikan sedikit kelegaan kepada peminat, manakala Jadon Sancho masih lagi diketepikan. Adakah Eden Hazard akan kembali? Legenda Chelsea, Eden Hazard dijangka akan membuat penampilan semula selepas meninggalkan pasukan Real Madrid baru-baru ini. Dia dikatakan akan mengambil bahagian dalam satu perlawanan amal dengan mewakili Veritas Club de France yang akan berlangsung pada 18 Oktober nanti. Hazard akan menyertai juara Piala Dunia 1998, Laurent Blanc, dan juga pengurus pasukan Perancis iaitu Didier Deschamps. Turut sama dalam perlawanan itu adalah bekas rakan pasukannya di Lille iaitu Mathieu Debuchy dan juga Johan Cabaye. Pasukan yang lebih dikenali dengan VCF itu telah dibentuk sejak tahun 1971 lagi dengan dibarisi oleh bekas-bekas bintang bola sepak ternama di dunia untuk menyertai 40 perlawanan amal yang berlangsung di sepanjang tahun. Mikel Arteta sahkan Thomas Partey akan kembali menyertai mereka. Pengurus pasukan Arsenal, Mikel Arteta, mengesahkan yang pemain mereka iaitu Thomas Partey akan kembali menyertai mereka dalam perlawanan kedua peringkat kumpulan Liga Juara-Juara Eropah ketika menentang pasukan Les nanti. Partey yang terpaksa diketepikan akibat masalah groin kini sudah kembali menjalani latihan intensif dan dilaporkan sudah bersedia untuk diturunkan. Dia sebenarnya dijangka akan kembali memperkuatkan pasukan pada hujung bulan Oktober nanti, tetapi perkembangan terbaru ini memberikan peluang untuknya kembali bermain dengan lebih cepat lagi. Al-Nassr bangkit kalahkan pasukan Istiqlal. Cristiano Ronaldo sekali lagi membantu kelabnya iaitu Al-Nassr untuk meraih kemenangan ke atas kelab Tajikistan dalam aksi kedua ACL pada awal pagi tadi. Al-Nassr kini berada dalam prestasi terbaik mereka apabila berjaya merekodkan sebanyak 11 kemenangan secara berturut-turut dalam setiap kejohanan yang mereka sertai. Al-Nassr bagaimanapun ketinggalan terlebih dahulu apabila Istiqlal berjaya memecahkan kebutuhan pada minit ke-44 menerusi penyerang Ivory Coast iaitu Sene Sabai. Al-Nassr kemudiannya menggandakan asakan pada separuh masa kedua dan hasilnya Ronaldo berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-66. Gol tersebut merupakan gol pertama beliau dalam saingan ACL. Mereka kemudiannya berjaya menjadikan 2 gol pantas untuk terus selesa mendahului 3-1 hasil sumbangan daripada Talisca pada minit ke-72 dan juga 75. Kemenangan ini berjaya melonjakkan pasukan Al-Nassr menjadi pendahulu kumpulan E dan Istiqlal terjerumus ke tangan tercorot kumpulan. Messi mahukan Modric di Inter Miami. Bintang sensasi pasukan Inter Miami, Lionel Messi, mahu kelabnya membawa masuk Luka Modric daripada pasukan Real Madrid. Dia yang kini sudah semakin kerap memanaskan baku simpanan, dikatakan sudah bersedia dengan sebarang kemungkinan untuk berpindah ke kelab lain pada Januari nanti. Messi melihat situasi itu sebagai peluang untuk mereka memperkuatkan lagi barisan pemain yang sedia ada. Real Madrid mahukan Alexander Isak. Real Madrid kini sedang kira-kira untuk membawa masuk penyerang Newcastle United iaitu Alexander Isak. Mereka juga sedang meneliti situasi rakan pasukan Isak di Newcastle iaitu Bruno Guimaraes dan tidak melupakan Kylian Mbappe yang kini sedang menanti masa yang sesuai untuk berhijrah. Arsenal selesaikan Calvin Phillips. Arsenal mengesahkan yang mereka akan cuba mendapatkan Calvin Phillips sekiranya Jorginho mengambil keputusan untuk meninggalkan mereka nanti. Mereka juga sedang mengintai peluang untuk cuba mendapatkan penyerang pasukan Feyenoord iaitu Santiago Jimenez. Manchester United mahukan Antonio Silva. Manchester United dikatakan sedang mengintai peluang untuk cuba mendapatkan pemain pertahanan pasukan Benfica iaitu Antonio Silva. Mereka juga akan terus meninjau perkembangan dan juga progres pemain itu bersama dengan pasukan tersebut. Barcelona harapkan dapat jual Ansu Fati. Barcelona berharap dapat menjual Ansu Fati yang kini sedang bermain secara pinjaman dengan pasukan Brighton. Mereka berharap dia akan bersinar bersama dengan kelab EPL itu untuk terus meningkatkan lagi nilai pasarannya nanti.
Spurs cuba dapatkan penyerang pasukan Girona. Spurs dilaporkan sedang berminat untuk mendapatkan penyerang daripada pasukan Girona, iaitu Savio, yang kini sedang bermain secara pinjaman dengan kelab Perancis, iaitu pasukan Troyes. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.